Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar cikgu. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita melalui pembelajaran online yang mana sekarang ni yang sedia maklum kita dalam tempoh PKP. Dalam tempoh PKP dilaksanakan pembelajaran melalui pembelajaran secara dalam talian. Jadi cikgu mengharapkan pada kali ini anak-anak murid sekalian dapat menumpukan perhatian sepenuhnya di dalam pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, eloklah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tengok hari ini apa yang kita nak belajar, iaitu berkaitan dengan pelaburan langsung asing. Okey, baik. Seperti yang terdapat di dalam paparan slideshow ini, yang inilah tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu pelaburan langsung asing. Okey, kita tengok overview dulu supaya kamu semua tidak terlupa yang mana kita dah pernah mempelajari ketika kita melakukan PDP bersemuka tempoh harian sebelum berpuasa. Lepas tu kita sepatutnya kita peperiksaan pertengahan tahun, tapi disebabkan PKP, makanya kita diletakkan di bawah tempoh kuarantin di rumah, kan. Jadi kita dah belajar pada ketika mana kita belajar dekat sekolah hari tu, kita dah tahu apakah dia maksud globalisasi, apa dia syarikat multinasional, kan, syarikat multinasional yang mana syarikat yang bergerak seiring dengan negara-negara lain, kan. Nanti tengok balik rujuk balik kepada buku teks. Pada hari ini pun cikgu galakkan kalau kamu belajar, buka kepada buku teks, rujuk kepada muka surat sekejap, cikgu cek muka surat, cari bab 2, tajuknya pelaburan langsung asing. Okey, muka surat muka surat 133. Okey. Yang hari ini yang kita nak belajar berkaitan dengan pelaburan langsung asing, iaitu 2.1.4 ini, kan. Okey, kita tengok apakah dia pelaburan langsung asing. Okey, cikgu letakkan kat sini singkatan supaya kamu dapat mengingatnya, kan. Kalau singkatan kepada PLA ini merupakan pelaburan langsung asing. Pelaburan langsung asing ini di bawah tajuk apa? Di bawah tajuk globalisasi. Maknanya dia anak kepada globalisasi, kan. Di bawah tajuk globalisasi ni ada 4 tajuk globalisasi itu sendiri. Apa maksud dia? Syarikat multinasional, faktor penggerak globalisasi. Yang keempat merupakan pelaburan langsung asing. Pelaburan langsung asing ini pun terbina atas apa? Atas faktor peningkatan globalisasi itu di dalam negara. Okey, jadi apa dia pelaburan langsung asing ni? Okey, kita tengok sama-sama. Pelaburan langsung asing ialah pelaburan yang dibuat oleh firma atau individu dari luar negara untuk memulakan operasi perniagaan atau membeli aset perniagaan di Malaysia. Maksudnya macam mana? Maksudnya syarikat luar ataupun individu. Individu ni merujuk kepada businessman lah, kan, orang yang kaya, contohnya Bill Gates dan sebagainya, kan. Daripada luar negara dia datang dekat dalam Malaysia,
dia pacak satu syarikat di dalam negara. Yang itu yang kita panggil dia pelaburan langsung asing. Okey, kita tengok apakah syarikat-syarikat yang kita ketahui yang dekat Malaysia ni yang terlibat dengan pelaburan langsung asing ni. Kita tengok salah satunya, contoh yang selalu kamu pergi ni lah, Tesco. Kan, Tesco ni merupakan, dia bukan syarikat Malaysia. Boleh-boleh sekalian kalau nak tahu, Tesco ni bukan syarikat Malaysia, tapi orang Malaysia selalu membeli belah dekat Tesco. Tesco merupakan syarikat luar negara, kan, syarikat luar negara, kan. Jadi syarikat luar negara dia pacak dekat dalam negara, and then dia memulakan perniagaan. Tesco ni merupakan syarikat syarikat Israel, tak silap saya lah, syarikat Israel lah. Okey, seterusnya Honda. Okey, Honda seperti mana syarikat Honda ni yang kita tahu adalah syarikat Jepun. Tapi kalau kita tengok dekat Melaka ada satu syarikat Honda, kan, syarikat dia pemasangan kereta Honda dekat Batu Berendam. Ni cikgu bagi tahu lah bagi yang tak tahu. Intel, syarikat Intel, Dell kita dah tahu, Intel dengan Dell ni syarikat komputer. Kan. Tapi dia bukan syarikat Malaysia, dia syarikat luar negara. Tapi ada syarikat kat Malaysia ada. Dia pun pajak juga company ataupun syarikat di dalam Malaysia, dan terlibat juga, dipanggil juga penglibatan perniagaan mereka itu adalah pelaburan langsung asing. Okey, seterusnya ni syarikat yang besar, contoh Volkswagen, kan, Audi, kan, Porsche dan sebagainya, kan. Ada orang ada syarikat sendiri dekat dalam Malaysia. Dan kalau dekat PJ contohnya, kan, dekat PJ kalau kita tengok syarikat sebesar-besar syarikat Volkswagen ini, kan, dengan kereta Porsche. Kalau kita daripada jalan Petaling Jaya tu kita nampak syarikat tersebut. Mereka juga meletakkan syarikat di dalam negara Malaysia dan terlibat dengan perniagaan pelaburan langsung asing. Baik, apa rasional dia, kan? Kenapa lah cikgu tanya, kenapa dia orang tak untung ke dia jual dekat negara dia orang, kan? Tak untung ke dia orang buat barang and then jual dekat dia orang punya masyarakat, tak untung ke? Okay, jadi kita berkongsi apakah rasional pelaburan langsung asing ni. Maksudnya kenapa dia orang ni nak datang dekat negara kita ataupun syarikat luar datang ke negara Asia Tenggara untuk melakukan pelaburan langsung asing. Apa rasional? Yang pertama sekali, kerana apa? Kerana peningkatan persaingan dan kos negara maju. Contohlah, cikgu bagi satu contoh. Kalau contohnya dekat Amerika Syarikat, kita ketahui Amerika Syarikat ni dia negara maju, kan? Negara maju, contoh negara maju Jepun dan sebagainya, mereka ni persaingannya terlalu rapat. Cikgu bagi satu contoh lah, macam dekat US, antara iPhone, syarikat iPhone dengan syarikat Huawei, kan, dia orang kat sana bersaing rapat lah. Sekejap Huawei, sekejap iPhone. Jadi sekarang ni lah, buat masa sekarang ni antara Huawei dengan, kalau dekat Jepun pula, kan, antara pengeluaran kereta-kereta ni, contoh Mitsubishi, Honda ataupun Toyota dan sebagainya, mereka bersaing. Jadi bila peningkatan persaingan antara mereka ini menyebabkan mereka susah untuk mendapat keuntungan yang berganda. Jadi menyebabkan kos pada persaingan tersebut meningkat lah. Kan? Jadi diorang pun tak nak meneruskan, bukan tak nak meneruskan persaingan mereka tu sihat, tapi mereka tak nak mengambil risiko atas kerugian tersebut. Makanya dia melaksanakan satu langkah pelaburan pergi ke negara-negara yang kurang kosnya. Contohnya macam Malaysia lah. Contohnya macam negara Jepun nak mengurangkan kos, mengurangkan persaingan, dia pergi ke Malaysia. Bila pergi ke Malaysia, makanya dia dapat menurunkan kos dan mengurangkan peningkatan persaingan. Yalah, kalau contohnya macam dekat Malaysia, kan, letak kereta antara kereta Honda dengan kereta Toyota, contohnya.
Jadi walhal dekat Jepun banyak lagi kereta-kereta yang canggih. Kenapa dia tak masukkan semua? Sebab dia orang ni kalau misalnya semua diletakkan kat Jepun, makanya mereka akan menanggung kerugian yang besar lah. Jadi untuk mengurangkan kos dan mengurangkan persaingan, dia membuat pelaburan asing. Yang kedua, dia nak mendapatkan faktor pengeluaran pada harga murah. Faktor pengeluaran ni apa? Murid-murid, apa dia? Faktor pengeluaran ni yang kita belajar lah, yang 4 tu. Buruh, kan, modal, lagi apa? Buruh, modal, usahawan, tanah. Itu faktor pengeluaran. Kalau contoh Amerika Syarikat, diorang dekat sana mengamalkan konsep ekonomi kapitalis, maknanya pasaran bebas. Makanya bila pasaran bebas, orang yang kaya sahaja yang dapat memiliki tanah-tanah tersebut, ataupun orang yang berkemampuan saja boleh melakukan satu perniagaan yang membolehkan kekayaan yang berlipat ganda. Jadi yang syarikat-syarikat pertengahan ni dia susah untuk bersaing. Sebab apa? Sebab faktor pengeluaran pada negara tersebut mahal. Kan, contoh dia nak upah pekerja mahal. Kan, dia nak beli tanah mahal. Tanah kat sana mahal. Jadi dia nak dapatkan faktor pengeluaran pada harga yang murah, dia cari negara-negara yang mata wangnya tu lebih kecil sedikit berbanding Amerika. Contoh Malaysia. Kan, itu sebab ada GM dekat Malaysia. Kan ada GM ni ada General Motor lah yang mengeluarkan kereta Ford pada satu ketika dahulu. Kan. Contoh macam Jepun juga. Jepun sama juga. Dia pergi dekat mana? Thailand. Dia pergi dekat mana lagi? Malaysia, Singapura dan sebagainya. Kan, kereta Honda. Jadi sebab apa? Sebab nak dapatkan harga faktor pengeluaran. Jadi bila sampai kat Malaysia, contoh, bila syarikat Jepun buat pemasangan dekat Thailand dan dekat Malaysia, pada ketika ini dia dapat membayar pekerja-pekerja pada harga yang murah dan juga sewa tanah yang murah. Kan? Itu sebab rasional pelaburan langsung. Selain daripada itu, peningkatan kos pengangkutan. Kos katakanlah dia buat dekat negara dia nak hantar dekat negara-negara yang dia nak jual. Contoh daripada Jepun nak jual kat Malaysia. Jadi kos pengangkutan ni meningkat. Jadi dia tak nak menanggung risiko satu lagi tak nak menanggung kos pengangkutan yang semakin lama semakin mahal. Jadi dia pun melakukan pelaburan langsung asing untuk memudahkan dia dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi berbanding dia letakkan, dia membuat kereta dia ataupun barang dia dekat negara dia. Okey, seterusnya perkembangan globalisasi juga menekan untuk negara-negara tersebut ataupun negara-negara pengeluar untuk melakukan pelaburan langsung asing. Ialah contoh sekarang ini dah berlaku teknologi yang semakin pantas. Ada handphone, ada komputer, internet laju sampai 5G sekarang. Kan? Jadi perkembangan tersebut menyebabkan negara-negara tersebut akan melaksanakan pelaburan langsung asing. Last sekali, kenapa syarikat luar itu melakukan pelaburan langsung asing? Yang paling tertarik pada mereka adalah dasar mesra pelabur kan, yang diterapkan oleh negara-negara yang memanggil untuk melaksanakan pelaburan langsung asing. Contohnya macam Malaysia kan, dasar mesra pelabur maksudnya dia tarik macam kita tarik pelabur, contohnya seperti syarikat Toyota lah, syarikat Honda, syarikat besar kan, syarikat Honda. Sebab apa? Sebab Malaysia pun nak mendapatkan equity asing. Maksudnya kita nak dapatkan, kalau syarikat luar melabur dekat dalam negara kita, makanya Malaysia dapat duit, Malaysia dapat keuntungan. Jadi Malaysia pun tarik syarikat-syarikat gergasi ni, contoh Honda, Intel dan sebagainya lah, syarikat besar yang kamu nampak kan. Okey. Jadi diorang pun buat satu tarikan dasar mesra pelabur ini, contohnya meletakkan keistimewaan kepada syarikat-syarikat tersebut. Contohnya pengecualian cukai, kredit kepada pelabur, maknanya pelabur datang dia dapat duit sikit dan sebagainya, dan pelepasan cukai. Jadi bila ada dasar mesra pelabur tersebut, makanya syarikat-syarikat luar tertarik dengan tawaran-tawaran tersebut dan akan melakukan pelaburan langsung asing. Jadi kelima-lima faktor inilah yang menyebabkan
kenapa syarikat luar melakukan pelaburan langsung asing ke negara kita, negara Malaysia lah khususnya. Alright, seterusnya. Okey. Seterusnya kita berbincang. Okey, pelaburan langsung asing ni anak-anak murid sekalian boleh dilaksanakan dengan 4 cara. Yang pertama, membina kemudahan pengeluaran di negara lain. Maksudnya syarikat luar ni dia bina kemudahan pengeluaran. Contoh, cikgu bagi satu contoh siap-siap. Contohnya syarikat Honda. Ni dari tadi cikgu ambil syarikat Honda ni sebab mudah untuk bagi contoh pada kamu kan. Honda, kereta Honda tu, pemasangannya kat mana? Pemasangannya ada dekat negara Asia Tenggara lah. Contoh yang kita ambil Thailand dan Malaysia. Kan? Ataupun Yamaha. Motor Yamaha tu, motor Yamaha yang kamu beli tu. Waisuku. Kan? Ataupun MT-15. Ataupun apa? Honda. Honda motor Honda tu RS. Kan? Dia tak pasang kat negara Jepun. Tapi dia pasang dekat negara yang dilakukan pelaburan langsung asing. Contoh macam Malaysia dan juga Thailand. Kan? Honda, contoh syarikat kereta Honda ini ada syarikat pemasangan ataupun kilang pemasangannya dekat Batu Berendam kat Melaka. Kalau kamu pergi Melaka boleh tengok syarikat Honda besar. Kan? Honda. Itu sebab dia orang pasang kat sini. Jadi itu salah satu cara pelaburan langsung asing yang dilakukan oleh syarikat luar kepada terhadap negara yang ingin dia laksanakan pelaburan tersebut. Kan? Right. Yang kedua adik-adik ataupun anak murid yang cikgu kasih, yang kedua cara pelaburan langsung asing yang boleh dilakukan adalah dengan pengambil alihan syarikat asing. Contohnya enjin Proton. Kan? Dulu syarikat Proton ni syarikat besar, terletak dekat Salam. Dulu syarikat Proton Mitsubishi enjin dia. Selepas Mitsubishi, syarikat Lotus ambil. Syarikat Lotus ambil enjinnya saja, bukan keretanya. Kan, enjinnya saja. Okay. Lepas tu bila syarikat Lotus ni tak boleh membawa perkembangan yang meluas, syarikat Lotus ni dia syarikat Eropah. Jadi Eropah ni Malaysia jarang-jarang, orang Malaysia, masyarakat Malaysia jarang bawa kereta yang dia punya steering ni sebelah kiri. Kan, semua sebelah kanan. Jadi syarikat Lotus ni syarikat luar negara yang berpangkalan dekat Eropah. Jadi syarikat Lotus ni dia tak dapat kembangkan syarikat dia, makanya syarikat Jinni yang daripada China ini dia mengambil alih syarikat pengeluaran enjin terhadap kereta Proton. Kan? Ini salah satu contohnya. Jadi pengambilan alihan syarikat asing ini adalah salah satu cara pelaburan langsung asing yang dilaksanakan oleh syarikat-syarikat asing. Okey, yang ketiga, usaha sama dengan syarikat tempatan. Contohnya Petronas dengan Aramco. Kan? Kamu boleh cari dekat internet nanti syarikat Aramco ni apa? Syarikat Aramco ni merupakan syarikat cari gali minyak Arab Saudi. Kan? Contoh macam Petronas. Petronas bukan Aramco tu datang Malaysia, tak. Yang ini kita pula, Petronas pula dia pergi dekat Arab Saudi. Dia nak melakukan pelaburan langsung asing dekat negara Arab Saudi. Dia usaha sama dengan Aramco ni. Jadi Aramco ni syarikat cari gali minyak yang terdapat dekat Arab Saudi. Dia merupakan syarikat tempatan kat sana. Jadi Petronas masuk dekat negara Arab Saudi, buat usaha sama ataupun joint venture dengan syarikat Aramco ini untuk melaksanakan pelaburan cari gali minyak yang terdapat dekat Arab Saudi. Selain daripada itu, contohnya Pro2 dan Daihatsu. Kan? Kalau kamu nak tahu, Pro2 tu dengan Daihatsu tu, dia merupakan dua syarikat yang berusaha sama untuk menghasilkan enjin kereta dan juga kereta Pro2 yang terdapat kat Malaysia ni. Itu sebab kereta Pro2 ni dia punya patternnya lebih kurang macam kereta Daihatsu kat Jepun. Okey. Yang keempat, tadi kita dah yang pertama tadi dia kata membina kemudahan, kedua pengambilan syarikat, yang ketiga usaha sama dengan syarikat tempatan. Yang keempat, membuka subsidiari. Apa dia subsidiari? Subsidiari ni merupakan anak syarikat, kan? Contoh macam syarikat Proton.
Syarikat proton ada proton commerce bawah ni. Kan? Syarikat proton ada kat bawah ni, kita ada proton commerce, ion bank. Dia buka anak-anak syarikat. Okey, contoh lain apa? Nestle. Nestle dia ada bawahnya anak-anak syarikat dia yang lain. Nestle ada dia keluarkan Cadbury contoh. Daripada Nestle itu syarikat yang dia keluarkan susu Fernleaf contoh. Saya pun tak pasti, nanti cek balik dekat internet. Maksudnya subsidiari apa? Subsidiari ni maknanya syarikat induk yang terdapat kat luar negara. Dia buka anak syarikat dan anak syarikatnya itu mengendalikan pelaburan di dalam negara Malaysia. Yang itu kita panggil dia apa? Pelaburan langsung asing. So ada 4 cara, kita ulang balik. Yang pertama, membina kemudahan pengeluaran di negara lain. Yang kedua, pengambilalihan syarikat asing. Ketiga, usaha-sama dengan syarikat tempatan. Dan yang keempat, membuka subsidiari. Baik, kelas. Okey, seterusnya terdapat kesan bila kita buka pelaburan langsung asing ini ataupun syarikat luar masuk berlabur dekat negara kita, ada kesan baik dan kesan buruk. Kan? Ada dua kesan ada. Kan? Contoh apa sahaja tindakan kita, kan? Pasti ada kesannya. Kan? Macam kita belajar lah. Kita belajar selama ada cara kita belajar itu, kita memilih smart study ataupun study hard, akan mendatangkan kesan, sama ada kesan buruk ataupun kesan yang baik. Sama jugalah dengan pelaburan langsung asing. Pelaburan langsung asing ni dia ada kesan buruk dan juga ada kesan positif, kesan yang baik. Okey, kita tengok kesan positif dulu, kesan yang baik dulu pelaburan langsung asing. Yang pertama sekali, bila pelaburan langsung asing itu dilaksanakan ataupun kita dapat syarikat luar negara untuk melabur di dalam negara. Contohnya syarikat Jepun tadi yang cikgu cakap, syarikat Honda, dia melakukan pelaburan langsung asing dekat Malaysia. Kan? Dia bina infrastruktur ataupun dia bina kilang pemasangan dekat Melaka, contoh yang cikgu cakap tadi kan. Jadi dia memberi kesan positif. Yang pertama apa dia kepada Malaysia? Pertumbuhan ekonomi. Kan? Contohnya kan, kalau katalah kesan positif tadi kan, okey, sebelum ni syarikat Honda itu dia pasang kereta kat Jepun. Jadi bila dia pasang kat Jepun, menyebabkan apa? Keupayaan pengeluaran kereta Honda tadi lembab lah. Sebab apa? Sebab faktor pengeluaran dekat Jepun tu terhad. Kan? Jadi dia buka satu kilang dekat Malaysia. Jadi bila dia sampai kat Malaysia, dia latih orang-orang Malaysia dan dia upah orang-orang Malaysia tadi untuk mengeluarkan kereta Honda tadi. Jadi menyebabkan pengeluaran kereta Honda tadi meningkat. Yang ini yang dikatakan peningkatan keupayaan pengeluaran barang dan perkhidmatan. Selain daripada itu, apabila meningkatnya pengeluaran kereta-kereta ataupun meningkatnya keupayaan pengeluaran barang dan perkhidmatan, akan meningkatkan teknologi pengeluaran. Semakin banyak barang ataupun perkhidmatan yang dikeluarkan, semakin meningkatlah teknologi pengeluaran. Kan? Jadi serta-merta akan meningkatkan. Apabila teknologi meningkat, menyebabkan apa? Produktiviti pekerja meningkat. Jadi ketiga-tiga ni dia ada kaitan. Bila teknologi meningkat, orang pun dah mula mudah untuk keluarkan barang, menyebabkan produktiviti pekerja meningkat. Ya, dah teknologi dah meningkat. Jadi orang pun senang lah. Contoh macam cikgu sekarang ni. Cikgu dulu guna typewriter lah. Hari ni cikgu dah gunakan printer. Kalau dulu guna typewriter satu. Sekarang bila teknologi meningkat, menyebabkan cikgu dapat selesaikan kerja dalam masa 1 jam. Kalau dulu sehari, sekarang sejam. Sama juga macam pelaburan langsung asing. Meningkatnya teknologi pengeluaran menyebabkan meningkatnya produktiviti pekerja. Alright. Kedua apa? Kesan positif. Yang kedua adalah pindahan teknologi. Kan? Bila pelaburan langsung asing tu tiba kat dalam negara ini, makanya dia bawa dengan teknologinya.
Contoh kita Honda juga tadi. Dia buka kilang. Dia bukan buka kilang aja. Dia buka kilang siap dia tarik jentera-jentera dia, mesin dia, teknologi dia masuk dalam negara ni. Dia pergi bawa dekat Batu Berendam tu, dekat Melaka. Kan? Jadi apabila kemasukan mesin dan jentera yang dibawa tadi daripada negara luar akan meningkatkan produktiviti lah. Kan? Dia bawa masuk teknologi tu supaya apa? Supaya dia dapat banyakkan pengeluaran. Jadi bila dia masukkan bawa mesin dan jentera meningkatkan produktiviti. Kan? Jadi bila dua benda ni dibawa oleh negara luar, serta merta orang-orang tempatan ni ataupun pekerja yang bekerja dekat syarikat yang melaksanakan pelaburan langsung asing ini, dia pun curahkan ilmu dan pengetahuan kepada pekerja tempatan melalui bimbingan. Jadi kita apa yang dapat? Kesan positifnya dapat juga ilmu-ilmu itu dapat pada pekerja tempatan. Okay, yang ketiga meningkatkan kemahiran modal insan. Sama gak macam tadi? Sama gak yang macam nombor 2 lagi pindahan teknologi kan? Jadi bila pelaburan langsung asing tu masuk dekat dalam negara Malaysia, jadi dia daripada pekerja tak mahir kepada pekerja yang mahir. Kan? Sebelum ni buat secara manual. Lepas tu dihantar khusus pekerja tadi, dihantar khusus. Bila dihantar khusus, pekerja tadi apa? Dia dah pandai sikit. Lama kelamaan pekerja yang tak mahir menjadi mahir. Kan? Menyebabkan apa? Menyebabkan barang ataupun perkhidmatan dapat ditingkatkan pengeluarannya. Itu sebab produktiviti meningkat dan keupayaan untuk mengeluarkan barang meningkat sama. Okey, seterusnya apa? Seterusnya kesan positif pelaburan langsung asing nombor 4 meningkatkan modal pelaburan. Meningkatkan modal ni apa? Modal ni maksudnya keuntungan lah. Kan? Lebih banyak modal dapat dibawa masuk ke negara Malaysia semakin bagus. Lebih banyak modal daripada negara luar masuk ke negara Malaysia semakin untung negara Malaysia. Maksudnya macam ni. Semakin banyak negara luar buka kilang dekat Malaysia semakin dapat untung. Kan, kalau kita tengok dekat Shah Alam tu kan, banyak kan bandar perindustrian Seksyen 26 tak silap cikgu. Kamu pergi Seksyen 26 ajak mak ayah saja boleh berjalan kat situ kan. Banyak kilang Canon, Proton, kilang Nestle, FN, lagi apa? Amcor je, aku tak pasti Amcor kat sini. Okey. Semakin banyak, kalau kita nak tahu, semakin banyak syarikat luar dia letak dia pajak pelaburan dekat negara Malaysia, semakin banyak modal dan semakin banyak modal menyebabkan semakin untung Malaysia. Jadi bila modal pelaburan meningkat, dia meningkatkan pemilikan equity asing. Yalah, equity tu maksud apa? Duit asing. Equity tu maksudnya nilai duit ataupun nilai harta dalam bentuk asing lah, maknanya negara luar. Contoh negara luar dia bawa dekat Malaysia, dia nak berniaga kereta Honda. Dia orang tak akan bayar guna duit Jepun dia akan bayar guna duit Malaysia. Maksudnya FD masuklah, maksudnya pembayaran itu maknanya pemilikan equity asing meningkat. Kan? Jadi serta-merta meningkatkan modal dan meningkatkan daya saing yang sangat positif. Kalau yang tak faham yang ni, nanti tolong WhatsApp cikgu dan sebagainya, sebab kita akan ada satu latihan ataupun ujian PBD yang menentukan kamu dapat band berapa. Alright? Sebab cikgu suruh teliti dan di akhir pembelajaran kita kamu kena melaksanakan latihan PBD yang cikgu akan bagi sekejap lagi. Okey, seterusnya. Okey, tadi kesan positif. Jadi cikgu ulang balik. Apa dia kesan positif pelaburan langsung asing? Pertumbuhan ekonomi, pindahan teknologi, meningkatkan kemahiran modal insan, dan keempat meningkatkan modal pelaburan. Alright. Seterusnya kesan negatif. Tadi kesan positif. Kesan negatif apa pula? Kesan negatif adalah ketidakseimbangan pendapatan. Contohnya pendapatan, ni dah lari. Okey. Sekejap ya. Sekejap. Okey, sekejap. Dia dah lari kat sini. Okey, cikgu akan betulkan supaya kita tak terkeliru. Alright. Harap-harap dah ada lagi lah. Okey, Alhamdulillah. Okey,
Kesan negatif apa dia? Kesan negatif pendapatan firma tempatan tak banyak, tapi pendapatan firma asing banyak. Maksud apa? Maksudnya kalau kita kerja dekat syarikat tempatan, gajinya sikit. Kalau kerja dekat syarikat asing, gajinya banyak. Jadi dia menyebabkan tak seimbang lah. Pendapatan tak seimbang. Jadi orang lari daripada untuk kerja dekat syarikat tempatan, dia orang lari pergi dekat syarikat asing untuk mendapatkan keuntungan dari segi pendapatan. Ini orang. Kita lah. Kalau kita dibagi gaji sikit dengan gaji banyak, kita pilih mana? Confirm gaji banyak. Kan? Jadi syarikat tempatan akan mendatangkan kerugian kat dia. Kan? Selain daripada tu, peniaga-peniaga yang menjalankan perniagaan kecilan kan akan berdepan dengan syarikat pasaraya gergasi yang besar. Contoh dulu orang beli dekat dekat pasar-pasar, peniaga-peniaga kecil ni. Jadi orang pun bekerja lah dekat pasar-pasar awam dan sebagainya kan. Tapi bila dah keluarnya Giant, keluar apa lagi? Keluar Tesco dan sebagainya, semua masyarakat membeli barang dekat sana. Menyebabkan apa? Menyebabkan peniaga kecil ini pendapatannya terjejas. Kan? Jadi menimbulkan persaingan sengit. Jadi persaingan sengit ni merugikan siapa? Merugikan peniaga tempatan. Sebab yelah syarikat Giant, Tesco dah masuk. Jadi orang yang bersaing antara Giant dengan Tesco saja. Kan sebab dia orang ada modal yang besar. Jadi yang peniaga kecil ni dia akan mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi menyebabkan apa? Tak seimbang, ketidakseimbangan pendapatan. Yang kedua apa? Yang kedua kemusnahan alam sekitar. Jadi negara-negara luar yang melakukan pelaburan langsung asing ini, kebiasaannya dia ambil faktor pengeluaran dekat dalam negara. Dia orang tak akan bawa punya. Dia orang tak akan bawa contohlah nak buat kereta dekat Malaysia, kan dia nak jual kereta kat Malaysia tapi dia nak buat pelaburan langsung asing. Dia tak bawa kereta yang siap hantar kat sini, rugi sebab kat sini dia dah pacak kilang. Jadi dia bawa teknologi. Jadi bila teknologi, cikgu bagi satu contoh. Teknologi tadi tu bila dia buka kilang, dia buat kereta dekat Malaysia, dia akan melepaskan asap. Asap tersebut menjadi apa? Menjadi pencemaran udara yang mana rakyat Malaysia ini akan menyedut udara-udara yang tak sihat hasil daripada pelaksanaan pelaburan langsung asing, kan. Selain daripada itu contohnya pembalakan dan sebagainya lah, kan. Contoh kalau ada syarikat pembalakan, kan. Dia buka contoh macam dekat Pahang dulu. Dia pacak satu kilang untuk melupuskan apa? Melupuskan sisa radiasi radioaktif. Letak dekat Pahang. Kan lepas tu bila berlaku pencemaran, siapa yang kena? Orang-orang Pahang yang kena. Jadi dia menyebabkan apa? Pelaburan langsung asing ni menyebabkan kerusakan alam sekitar. Jadi bila dah alam sekitar ni dah rosak, menyebabkan banjir lumpur, hakisan tanah dan pencemaran sungai dan sebagainya lah. Banyak lagi kerusakan alam yang akan terjadi hasil daripada pelaburan langsung asing. Okey, yang terakhir sekali ataupun nombor 3 adalah aliran untung banyak keluar negara berbanding masuk. Jadi kalau kamu nak tahu bila melaksanakan pelaburan langsung asing ni, firma asing ni dia berhak bawa duit untung dia bawa balik ke negara asal dia. Undang-undangnya macam itu. Jadi bila dia bawa untung ke negara asal dia, negara Malaysia susahlah nak ngawal aliran keluar dividen dia ataupun nak kawal keuntungan pelaburan dia. Kan sepatutnya kita ni boleh dapat untung tapi dia bawa untung dia balik ke negara dia. Jadi sepatutnya kita boleh kenakan cukai yang banyak. Contohlah semakin banyak keuntungan ataupun cukai dikenakan pada hasil keuntungan. Jadi bila dapat untung dia bawa ke negara asal dia. Jadi macam mana Malaysia nak letakkan berapa cukai yang dikenakan kepada syarikat tersebut. Lama kelamaan cukai itu mendapat keuntungan. Lepas tu negara Malaysia ataupun kerajaan yang akan mendapat kerugian. Kan? Jadi dia kata seterusnya, aliran keluar negara yang berlebihan dan berterusan akan memberikan kesan buruk kepada kadar pertukaran saya. Ialah semakin banyak duit keluar negara,
Maksudnya duit ni dibawa daripada negara Malaysia dibawa ke luar negara, menyebabkan kita punya duit semakin lama semakin jatuh nilainya. Kan? Ingat tak isu dulu George Soros pada tahun 1997? Tak silap cikgu 97, 98 isu tu, ataupun 99 lah macam tu lah. Kenapa Malaysia mengalami satu keadaan kejatuhan nilai mata wang yang teruk pada tahun tersebut apabila banyak duit daripada Malaysia dibawa keluar ke luar negeri. Maksudnya duit dalam negara dibeli oleh seorang penyangak mata wang, dibeli banyak-banyak, makanya duit dalam negara ini terkeluar ke luar negara, menyebabkan nilai mata wang kita jatuh. Jadi seterusnya, tindakan firma asing membawa keluar keuntungan pelaburan akan memberi kesan negatif kepada imbangan pembayaran. Ialah bila firma asing itu dia bawa semua duit keuntungan pelaburan dia, jadi imbangan pembayaran di dalam negara dia akan memberikan impak negatif. Imbangan pembayaran ni apa? Antara nilai pelaburan dengan nilai yang kita labur. Nilai pelaburan yang orang bagi dengan nilai jumlah ekspor dengan jumlah import. Jumlah ekspor dengan jumlah import. Makanya kalau contohlah tindakan firma bawa untung keluar, so tak ada maksudnya macam ni, maksudnya tak ada keuntungan lah yang dapat dekat Malaysia. Sebab apa? Sebab imbangan pembayaran tu tak seimbang. Sepatutnya bila dia masuk kita dapat untung, tapi dia bawa untung untuk keluar. Jadi kita lebih banyak berhutang berbanding kita dapat untung. Lebih kurang macam itulah. Okey, baik kelas. Okey. Kita tamat pada tajuk ini. Okey, kita habis untuk tajuk pelaburan langsung asing ini. Okey. Apa yang cikgu nak sampaikan di sini, selepas ini kan habis tajuk ni, tolong buka kerja yang cikgu bagi pada grup-grup Telegram. Tolong buat latihan tersebut supaya cikgu dapat menentukan band mana yang kamu layak dapat. Seboleh-bolehnya kamu buat dan tolong tunjukkan kepada saya melalui snap gambar yang kamu tangkap melalui handphone kamu dan hantar secara personal kepada saya selewat-lewatnya malam ini. Okey, selewat malam, ataupun cikgu bagi masa lah selewat-lewatnya esok lah. Esok kamu boleh hantar kepada saya. Okey, kamu snap dulu, tunjuk kepada bukti kepada saya, dan apabila sekolah buka nanti, bukti-bukti tersebut cikgu akan kompos sebagai evidence PBD kamu. Baik kelas, kita berpisah di sini. Pada minggu hadapan kita akan jumpa pada tajuk yang lain, dan cikgu mengharapkan kamu dapat terus menerus mengikuti pembelajaran secara dalam tarian ini. Okey kelas, semoga istiqamah dalam pembelajaran, dan cikgu mengharapkan kejayaan kamu di masa akan datang, terutamanya pada peperiksaan SPM yang kamu akan hadapi, insyaAllah. Okey kelas, bye, dan kita bertemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.